Bab 1. Langkah keselamatan dalam makmal. Dalam bab ini, murid-murid akan mempelajari berkenaan peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa dan pemadam kebakaran. Dalam peralatan perlindungan diri, terdapat dua kategori iaitu yang terdapat pada murid dan pada makmal. Peralatan perlindungan diri pada murid terdiri pada goggle iaitu berfungsi untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Sarung tangan pula diperbuat daripada getah bagi tujuan melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Topeng muka melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Baju makmal pula terdiri pada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Dan yang terakhir, kasut bertutup atau kasut keselamatan. Kasut bertutup perlu dipakai ketika berada dalam makmal. Fungsinya ialah untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. Peralatan perlindungan diri yang ada pada makmal pula terdiri daripada kabinet aliran laminar iaitu bertujuan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi dijalankan. Yang kedua, kebuk wasap digunakan untuk menjalankan amali menggunakan bahan meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Penyiram kecemasan pula digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Dan yang keempat, pembilas mata. Ia digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Seterusnya, pembuangan bahan sisa. Apa itu bahan sisa? Bahan yang digunakan selepas eksperimen dan perlu dibuang. Terdapat dua jenis bahan sisa, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki seperti cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Contohnya bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Manakala jenis yang kedua ialah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki kerana boleh menyebabkan pencemaran dan berbahaya kepada hidupan. Contohnya sisa pepejal, bahan toksik dan asid pekat. Seterusnya, apakah bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi merupakan bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan kepada individu ataupun alam sekitar. Bahan sisa biologi perlu dilupuskan mengikut prosedur operasi standard POS, pelupusan bahan sisa biologi, iaitu prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Terdapat 4 kategori bahan sisa iaitu kategori A, B, C dan D. Kategori A merupakan peralatan tajam, contohnya picagari, jarum dan bilas kapal. Cara pelupusannya ialah dengan memasukkan sisa tersebut ke dalam bekas khas dengan label bekas sisa tajam, tidak perlu diautoklav dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Kategori B pula terdiri pada pepejal tidak tajam, contohnya sarung tangan, tisu dan medium kultur. Cara pelupusan ialah bungkus dan masukkan sisa ke dalam beg plastik biobahaya dan kemudian diautoklav dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Kategori C pula merupakan bangkai dan organ, contohnya haiwan makmal dan haiwan uji kaji. Sisa ini perlu dibalut dalam bahan penyerap seperti kertas tisu,
kemudian dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Manakala, kategori D merupakan sisa biologi cecair, contohnya darah dan serum. Sisa ini perlu dinyah kontaminasi secara autoklav dan kemudian dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Seterusnya, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran digunakan untuk memadam api semasa kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama ialah jenis air dengan warna label berwarna merah bertujuan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejar seperti kain, kertas dan tisu. Jenis alat pemadam yang kedua ialah buih dengan warna label berwarna krim bertujuan untuk memadamkan kebakaran melibatkan bahan pepejar seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Jenis alat pemadam kebakaran yang ketiga ialah karbon dioksida dengan menggunakan label berwarna hitam berfungsi untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan elektrik, gas dan wap. Dan yang terakhir, jenis alat pemadam kebakaran serbuk kering dengan menggunakan warna label berwarna biru bertujuan untuk memadamkan semua jenis kebakaran. Seterusnya, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran digunakan